Assalamualaikum dan selamat Zakir. Cikgu ucapkan kepada pelajar sekalian. Kita teruskan lagi subtopik 3.1 tentang faedah simpanan. Faedah simpanan merupakan ganjaran yang dibayar oleh institusi keuangan seperti bank kepada penyimpan. Kita dapat dua jenis faedah iaitu faedah mudah dan faedah compound. Hari ini kita akan fokus kepada pengiraan yang melibatkan faedah mudah ya. Kita lihat pada contoh. Encik Zainal menyimpan sebanyak 4,000 di bank bunga raya dengan kadar faedah 2% untuk setahun. Berapakah faedah yang diperoleh Encik Zainal selepas 1 tahun? Cara yang kita nak mengira, kita menggunakan formula I sama dengan PRT. Cikgu perkenalkan formula dulu. Kita nak kira faedah mudah ini boleh dihitung dengan menggunakan formula I sama dengan PRT, di mana I ialah faedah ataupun kata bahasa Inggeris ni interest, P principal, dan R rate, ataupun kadar faedah, T time ataupun masa dalam tahun. Kita lihat contoh ini, kita kaitkan dengan formula. Encik Zainal menyimpan 4,000. 4,000 ni adalah jumlah wang yang disimpan. Ia mewakili P, principal. Dengan kadar faedah 2%. Kadar faedah adalah rate. Kadar faedah simbolnya R. Untuk setahun, berapakah faedah yang diperolehi oleh Encik Zainal selepas setahun? Faedah adalah I. Interest. Jadi, kita menggunakan formula I sama dengan PRT. Nilai P ialah 4,000 darab dengan R, 2%. 2% bermaksud 2%. Bermaksud 2%. Kita boleh terus secara direct. Darab dengan masa. Masa dia kata setahun. P masa dalam tahun. Jadi darab dengan 1. Maksudnya dalam formula, bila nilai R, R ni faedah, peratus tukar kepada bentuk pecahan, 2%. Kalau kamu nak tukarkan dia kepada bentuk perpuluhan pun boleh. 2% sama dengan sifar perpuluhan sifar 2. So maknanya sama ada bentuk peratus atau perpuluhan boleh masuk dalam formula. So jadi kita dapat RM 80. Ini cara nak kira faedah. Itu maksudnya dia diterima selepas 1 tahun. Kita lihat contoh 2. Encik Badrul menyimpan sebanyak 5,000 di bank dengan kadar faedah 3% setahun bagi tempoh 2 tahun. Hitung jumlah faedah yang diperoleh oleh Encik Badrul bagi tempoh tersebut. Masih menggunakan formula I sama dengan PRT. So, kena pasti 5,000 ini adalah principal. Kadar faedah 3% adalah R. Bagi tempoh 2 tahun adalah masa T. Jumlah faedah adalah I. Jadi masukkan nilai semua maklumat yang dia bagi ni.
Okey, dalam formula I sama dengan PRT. Okey, kamu boleh tukarkan. Cikgu dah bagi tahu tadi, kaedah faedah boleh masukkan nilai bentuk peratus ataupun bentuk perpuluhan. Jadi kita kira masukkan dalam formula, jadi dapatlah. Okey, nilainya adalah 300. Okey, mudah kan? Kita tengok contoh 3. Okey, contoh 3, Encik Wong menyimpan sebanyak 10,000 di bank murni dengan kadar faedah 4% setahun. Hitung jumlah faedah yang diperolehi Encik Wong selepas 6 bulan. Okey, sekarang ni daripada soalan ni kita tahu dah dapat kenal pasti ini 10,000 P, kadar faedah adalah R. Okey, T selepas 6 bulan. Dia fokus pada kalau 6 bulan ni maknanya perlu tukar dia kepada tahun. Sebab tempoh masanya T tu dalam tahun. Jadi bulan kepada tahun, kita nak tukar. Darab ke bahagi sebab 1 tahun 12 bulan. Tahun kepada bulan darab. Kalau bulan kepada tahun bahagi. Sebab tu tukarkan dia jadi 6/12. 6 bahagi 12. So 10,000 darab 4/100. Tukarkan dia kepada bentuk pecahan dan 6/12 ni tukar dia kepada bulan kepada tahun. So dapat nilai 200. Okey, kita tengok contoh 4. Okey, apakah kesan terhadap faedah mudah akibat perubahan tempoh simpanan? Okey, contoh 4 ni Encik Nazrin dia menyimpan 8,000 di bank desa dengan kadar faedah 3% setahun. Hitung jumlah simpanan Encik Nazrin selepas beliau menyimpan. Okey, situasi pertama jika disimpan selama 2 tahun, B simpan selama 3 tahun. Apa kesan dia terhadap faedah mudah ni? Kita tengok kepada jumlah simpanan dia. Okey, mana yang lebih banyak jumlah simpanan dia? Dalam tempoh 2 tahun ke 3 tahun? Jika kadar faedahnya sama. Okey, jadi kita masih guna formula yang sama. Okey, so jadi tetapkan, tahu kena pasti. Okey, 8,000 adalah prinsipal. Kadar faedah 3% tukar kepada bentuk pecahan. Darab dengan, situasi pertama A ni 2 tahun. Dia darab 2 tahun. Faedahnya 480. Okey. Sekarang ni soalan tanya jumlah simpanan ya. Okey, kalau jumlah simpanan maknanya berapa prinsipal wang yang disimpan tu kena tambah dengan faedahnya. So bila tambah dapat 8,480. Okey, situasi kedua jika selama 3 tahun. Okey, kalau 3 tahun, yang berbeza adalah pada masa T. Okey, jadi 8,000 darab 3/1 darab 3. So dapat 720. Jadi jumlah simpanan pada akhir tahun ketiga jadi tambahkan dengan faedah. So dapat 8,720. So jadi kita dapati bahawa semakin lama, kesimpulannya ni kesimpulan. Berdasarkan contoh di atas, didapati bahawa semakin lama tempoh menyimpan di bank, maka semakin tinggi jumlah faedah. Betul tak? Ini tempoh 3 tahun. Faedahnya lebih tinggi. Sebab 720 lebih besar. Nilainya daripada 480. Dengan ini secara langsung jumlah air simpanan juga bertambah. Ya? Sekarang ni perbandingan yang kedua ni pula, kesan jika kadar faedah yang diberi berbeza bagi prinsipal yang sama. Jumlah wang yang disimpan tu sama. Tapi kadar faedah dia berbeza. Tengok situasi ni. Ada satu dialog ni. Ayah, seorang anak bertanya pada ayahnya. Ayah, apakah kesan kepada jumlah pulangan tahunan jika kadar faedah adalah berbeza bagi prinsipal yang sama? Sudah tentu jumlah pulangan tahunan yang akan diterima adalah berbeza.
Okay, tengok contoh 5. Okay, Puan Wamanti menyimpan sebanyak RM5,000 di sebuah bank. Berapakah jumlah simpanan Puan Wamanti selepas 1 tahun jika kadar faedah yang diberikan ialah okay, A ni situasinya 5%, B ni situasinya 6%. Okey, sekarang ni penyelesaian ni dia beri dalam bentuk jadual. Okey, dia beri dalam bentuk jadual. Okey, jadi jumlah simpanan ni jumlah simpanan sama, okey, RM5,000. Kadar faedah berbeza. Okey, 5% satu lagi 6%. Tempoh simpanan pun sama, tempoh setahun. Mana yang lebih banyak? Okey, kalau tengok jumlah faedah, okey, yang 6% tu jumlahnya lebih banyak. Dapat 300. Yang 5% dapat 250. Okey, kalau jumlah simpanan mesti tambah dengan jumlah faedah. Okey, so jumlah simpanan selepas 1 tahun bagi kadar faedah 5% ialah 5,250. Okey, jika 6% dapat 5,300. Okey, jadi maknanya kita dapati, okey, kalau kadar faedahnya lebih tinggi, maka jumlah simpanannya bertambah dan juga jumlah faedahnya lebih banyak. Okey, tapi soalan minta beza jumlah faedah. Maknanya bila beza, maknanya kamu kena tolak. Jadi jumlah faedah yang terima ialah, okay, dia nak fokus kepada jumlah faedah. So 300 tolak 250 sama dengan 50. Jadi dalam latihan ini tentang kadar faedah, okay, soalan ni dia boleh tanya banyak perkara. Dia boleh tanya tentang kirakan jumlah faedah. Okay, soalan juga boleh tanya tentang jumlah simpanan. Dan soalan juga daripada formula, dia mungkin boleh tanya tentang kadar faedah ataupun tempoh simpanan. Jadi kamu kena tahu bagaimana untuk menggunakan formula tersebut. Okay. So kita tengok tips di sini. Okay, jika kadar faedah tinggi, semakin tinggi pulangan. Kalau kadar faedah semakin rendah pulangan. Okey, jadi kita berakhir di sini untuk perbincangan kita. Okey, nanti boleh sambung lagi untuk faedah compound. Okey, cuba jawab latihan yang akan berkaitan dengan faedah mudah dalam buku kerja. Okey, selamat belajar.